Saya bangkitkan tadi Yang Berhormat tentang beberapa kenyataan. Kita nampaknya semakin mereda dalam aspek kawalan ini. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang intervensi. Tetapi timbul pula soal harga yang dikatakan turun ini. Apa dinamisme, apa dinamika yang berlaku di sini? Saya ingat secara umum rakyat telah mulai faham pertama sekali kenapa berlaku yang dikatakan masalah beras lah yang berlaku di Malaysia ini. Yang kita tahu dah, iaitu punca utamanya bila berlaku kenaikan harga import. Dan 19 negara mengumumkan untuk menghenti atau mengurangkan ekspor beras mereka ke luar negara. Bernas sebenarnya telah membeli dengan harga yang tinggi. Tapi dia sangguplah kata menanggung atau perbezaan harga itu. Tapi bila sampai ke peringkat India mengumumkan untuk menghentikan ekspor beras putih mereka, harga pasaran dunia ni naik mendadak. Berlaku di Malaysia, di Indonesia, di negara-negara yang menampung keperluan beras mereka daripada import. Kita tahu beras tempatan ini selalunya dibeli oleh orang-orang tempatan lah, orang-orang yang berpendapatan rendah. Macam pakaian pun serupa jugalah. Kalau kata baju tu dibuat di Mak Mandin, orang tak berapa suka pakai. Dia nak Gucci. Mak Mandin. Lama tak dengar nama tu. Dia nak baju apa jenama-jenama yang hebat ni lah. Tapi bila harga baju tu terlalu mahal, maka dia carilah batik Kelantan ataupun batik Terengganu. Bila harga naik begitu mendadak. Begitu juga beras. Kegemaran kalau di sebelah orang yang sedikit lah M40 atau T20, dia sukalah makan beras import. Nampaknya dilihat lebih cantik dan harganya pun agak mahal sikit. Tetapi bila harga beras import itu naik mendadak, itu perkara biasalah dia mencari, bukan soal mencari beras tempatan, mencari beras yang lebih murah. Ini adalah fenomena biasa. Begitulah juga kedai-kedai restoran yang makan beras yang begitu banyak. Kalau mereka beli beras import, maka jualan mereka tu bagaimana? So mereka cari beras tempatan. Itu yang saya kata pembelian mendadak itu pada waktu itu. Jadi bila berlaku pembelian mendadak itu, dan juga dimainkan pula oleh berbagai pihak. Biasalah perkara ni. Kata beras tak ada 2 bulan lagi, beras tak ada sebulan lagi. Maka kalau dia keperluan dia 2 kampit sebulan, dia beli 4. Atau dia beli 5. Maka berlakulah kekurangan beras tempatan ni di pasaran. Kita tak boleh mengeluh, tapi kita kena sebagai yang memerintah, apa kita nak buat? Itulah langkah-langkah yang cuba diambil. Di antaranya kita lihat beras tempatan ini kita nak perbanyakkan dalam edaran. Dalam terutama sekali di kalangan luar bandar dan sebagainya. Di antara yang banyak memakai beras tempatan ini ialah agensi-agensi kerjaan. Banyak tu. Polis, tentera, hospital dan sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan oleh itu kita nak beras tempatan ini berada dalam pasaran lebih banyak, maka kita memohon kepada kerajaan, kepada Kementerian Keuangan supaya agensi kerajaan ini menggunakan beras import. Dan kerajaan berilah sikit subsidi supaya lebih daripada 5% beras tempatan yang digunakan oleh agensi kerajaan ini boleh berada dalam pasaran. Itu yang dibuat sekarang. Perundingan telah dibuat, mesyuarat telah dibuat dan mereka bersetuju. Artinya beras tempatan nanti akan teredar lebih sedikitlah di kalangan orang ramai. Dan
begitulah juga kita tahu penduduk Sabah dan Sarawak. Okey. Mereka beras tempatan ni terlalu rendah. Jadi beras tempatan mereka pun agak mahal. Kemudian mereka bergantung kepada beras import. Bila harga beras import naik mendadak, harga beras menjadi RM37 hingga RM45. Ya. Jadi mereka yang berpendapatan rendah B40, orang kaya dia tidak masalah, dia boleh adjust. Maka kerajaan bersetuju untuk memberi subsidi kepada beras import untuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Menyebabkan mereka boleh mendapatkan harga beras di sekitar RM31 untuk 10 kilogram sekampit. Okey. Ini cara-cara kita nak mencari jalan. Banyak lagi cara-cara yang lain yang akan kita tambah, tapi ini peringkat awal asas dahulu. Okey. Supaya soalnya beras itu ada. Okey. Jadi soal bagaimana susah mendapatkannya, saya akan sambung sebentar lagi. Soalan susulan saya, adakah bererti dengan langkah yang dibuat dalam tempoh sebulan ini semenjak krisis bekalan ini ada, sudah menampakkan kesannya kita sudah berada di hujung terowong? Apakah kita sudah boleh merungkai? Sudah menampakkan, dan sekarang ini bukan saya kata sudah selesai, dia semakin reda. Misalnya kita minta Fama, itu Perdana Menteri dan juga Kabinet pun bersetuju supaya Fama dan LPP buat intervensi. Pertama sekali, kenapa Fama? Dia sudah ada pejabatnya, outletnya, sudah berada di seluruh Malaysia. Jadi kalau Fama intervene, maka dia boleh menggunakan segala peralatan yang sedia ada. Cuma di sudut kos pengangkutan, itu Menteri Keuangan berkata itu boleh ditampung oleh kerajaan, kos pengangkutan. Sebab setiap kampit itu Fama dapat hanya 50 sen. Kalau nak hantar ke kawasan pendalaman, kosnya itu agak tinggi. Maka sinilah Kementerian Keuangan bersetuju untuk menampung kos itu yang tidaklah begitu banyak. Kalau kita nak ambil agensi lain, barangkali belum ada kenderaan, belum ada peralatan, mungkin kosnya akan tinggi. Itu yang kita menggunakan. Kerajaan menggunakan Fama dan LPP untuk, bukan dia lama ini hanya intervensi. Bila ada keadaan reda, peranan itu kembali kepada pasaran biasa.